Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula dalilnya kudrat baharu alam dan firman Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya dan iaitu Allah Ta'ala atas tiap-tiap syai', atas tiap-tiap suatu perkara Maha kuasa memperbuatnya apa-apa yang ia kehendaki. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata, masih memberikan limpah kurnia boleh pada kita ada kebolehan berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dialah beri kita hidup. Dialah ahyana ba'da ma'amatana. Dialah menghidupkan kita semua selepas malam tadi dengan tidur tu dia matikan kita. Dan pada dia kita balik. Syukur diberi kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan Islam itu Allah telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita ada perasaan tamak, aloba, minat untuk nak belajar, terus nak faham pelajaran, nak ambil pengetahuan dengan pengetahuan agama, khasnya bab mengenal Allah, mengenal Rasulullah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadi maksud hidup kita. La maqsuda illallah. Tak ada maksud, tak ada matlamat, tak ada visi kehidupan ini melainkan ke Allah, dari Allah, dengan Allah, ke Allah. Alhamdulillah diberi kita ada perasaan, dan perasaan dengan Allah Ta'ala lah jadikan kita dan semua nikmat yang ada pada kita. Alhamdulillah. Itulah dikatakan iman melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati, minat dengan ada perasaan bersungguh hati untuk terus ilmu tauhid ni teruskan untuk dipelajari. Mudah-mudahan Allah sentiasa ingat di dalam hati. Amin. Seterusnya pelajaran kita, dalilnya baharu alam. Kita duk bicara bab kudrat, dengan mana sabit sifat kudrat di zat. Dan kita nak bicara seterusnya ni dalil. Kenapa perlu dalil? Dalil adalah alat untuk memantapkan bab yang kita belajar. Dan kaedah dalil kita jumpa yang lepas. Dalil ni apa? Dalil ni adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Itu dalil. Ni tengok main lambat aja mengaji ni pasal apa? Lambat bangun tidur. Contoh. Kau ada sakit perut. Dalil.
pagi pukul 8 selalu sibuk. Ni tengok tak ada kereta keluar pun. Satu pun tak ada. Rupanya PKP. Jadi tak sibuk tu dia mendalilkan sesuatu. Makin ramai kena vaksin tapi makin ramai kena berjangkit. Tu dalil nak menunjukkan vaksin tak bermanfaat. Tak faham sudah saya cakap apa kan. Tu dalil lah. Orang ada akal, itu pun bukan dalil akal tu, itu dalil adat. Dalil adat tu. Makan banyak kenyang. Tak makan lapar. Kan dalil tu. Tengok lapar lah. Mana lapar? Atau faktur adi tak makan lah. Sikit dengan ayat gitu. Dan kita nak bicara dalil ni, yang ni bukan dalil adat. Dalil kita bicara sini pun bukan dalil hukum wajib, dalil syarak wajib, sunat, haram, makruh, harus, kan? Dalil ni dalil akli. Yang dalil pula ada istilah, kalau kaedah ilmu akal ni dipanggil dalil, ada dilalah iltizam. Dilalah iltizam ni apa? Dia dalil ataupun penunjuk yang boleh dipaham, sains yang mesti, yang tak boleh disangkal sama sekali. Itu dalil iltizam. Antara dalil iltizam kita belajar yang semalam, yang terdekat kita belajar dalil iltizam dari sudut lughah. Tapi dalil lughah tu akli ya. Walaupun bahas tu lughah. Allah sabit sifat kudrat. Iza sabata lahul qudrah fahuwa qadir. Allah bila dia sabit kuasa, tentulah dia Tuhan yang berkuasa. Itu kan? Something that can print, surely it's a printer. Saya faham tak cakap itu? Tak faham? Tak putih tak faham? Itu kan? Something that can, somebody who can drive, we call him, so he's a driver. Bukan driver atas jawatan tu kan, tapi drive, so driver lah. Itu boleh ke dia drive tapi dia bukan driver. Kalau driver atas makna jawatan dan pekerjaan, memang bukanlah. Tapi surely someone who can drive, dia drive car, so he's a driver lah. Apa tu? Dalil lah tu. Dan dilalah macam tu dipanggil dilalah iltizam. Tu istilah-istilah mantiki sikit. Ni kita nak faham dilalah ni bukan dilalah driver, bukan dilalah printer. Nak dilalah apa? Dilalah baharunya alam, dalil Allah kuasa. Itu. Nak faham ni ada sedikit yang lepas kita belajar dalam bab tauhid, sebut apa? Pasal kena faham sipir ni lah. Kita belajar ni, belajar nak mengenal Allah Ta'ala. Macam mana cara nak kenal Allah Ta'ala, macam mana boleh faham dengan Allah Ta'ala, macam mana boleh perasan dengan Allah Ta'ala. Dan nak ambil faham ni, nak ambil faham la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah je ilah. Makhluk tak akan duduk tempat ilah sama sekali dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Atau istilahnya milik tu asar dia. Dia tak faktor bukan faktor martabat dan kedudukan selain pada Allah Ta'ala, ni semua panggil makhluk. Bila semua makhluk, Allah lah khalik semua makhluk ni. Jadi di atas kaedah nak berdalil ni, semestinya bila Allah khalik semua ni makhluk, dalam istilah kita ulama sebut makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Boleh faham kan? Natijah daripada perbuatan, faham kan? Atau istilah makhluk ni adalah asarullah. Asar apa dia? Dia kesan di atas apa Allah Ta'ala buat kat kita. Istilah hasil daripada apa dia buat kat kita, inilah kita ni.
Kita ni ialah hasil, kalau bahasanya, hasil kerja tangan Allah Ta'ala. Janganlah faham Wahabi pula. Boleh kan? Hasil kerja tangan. Bukanlah maksudnya Allah Ta'ala buat dengan tangan. Bukan macam tu. Mengajilah bahasa sikit, takkan bengap bahasa Melayu tak faham. Semua makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bila sabit perbuatan, maksudnya sabit quwwah. Bila ada quwwah, tentu ada sifat. Dan sifat menunjukkan sabitnya. Sifat ni tak boleh ada sendiri. Sabit sifat, sifat menunjukkan sabitnya zat. Jadi makhluk ni dalil menunjukkan sabit zat Allah Ta'ala. Itu jalan pintas atau disiplin sequence berfikir. Tak akan ada makhluk, melainkan makhluk natijah daripada af'al Allah khaliq makhluk. Af'al Allah, adanya af'al ni, adanya quwwah, takkan ada quwwah melainkan quwwah datang daripada sifat. Dan sifat, takkan boleh ada sifat melainkan sifat mesti berdiri di zat. Ini tu disiplin fikir dia. Kalau macam saya duduk sini ni, tengok saya rasa ada hembusan angin. Angin ni adalah asar, adalah natijah, dia hasil daripada hembusan kipas. Saya rasa angin aja, saya mesti boleh perasan macam ni. Oh, kipas. Boleh faham saya cakap? Mestilah. Kalau kita tengah duduk gelap ni, gelap, saya tahu, pum, pasang lampu. Bila cahaya ni apa? Sambung. Saya nak guna istilah tu. Cahaya ni adalah asar, kesan daripada lampu. Untuk ada lampu, sebelum pergi ke lampu tu, disiplin berfikir, sequence dia, apa dia? Mestilah ada cahaya, mesti datang daripada ada satu kalau terus tu memang sebenarnya memang nak terus ke sana. Cahaya, lampu. Dan mesti lampu dia ada sifat, dia boleh mengeluarkan cahaya. Dan bila boleh mengeluarkan cahaya, bila dia buat perbuatan mengeluarkan cahaya tu, barulah akan hasil cahaya yang kita dapat lihat ni. Disiplin laluan sequence berfikir dia mesti melalui disiplin tu. Maksudnya disiplin tu. Tapi Allah Ta'ala alhamdulillah, dia bagi kat kita ni kaedah berfikir cukup cepat. Kita tengok lampu je, cahaya je, tup, lampu. Dan kita boleh kesan pula. Tengok cahaya macam ni, tup, matahari. Dia boleh perasan. Tengok lampu macam ni, oh ni lampu handset. Contoh kan. Contoh. Macam mana kita tengok contoh asal saya sebut dalil. Saya nak sebut aja dalil. Cuma yang tu dalil akli tu saya sebut tu. Daripada asar boleh faham zat. Asalnya asar mesti ke af'al, faham dengan sifat mesti sabit di zat. Kita nak faham la ilaha illallah ni, nak isbatkan zat Allah Ta'ala. Allah ni nama. Dan apa yang kita duk lihat pada makhluk ni ialah dipanggil asar af'alullah, hasil daripada perbuatan Allah. Bila ada perbuatan, maksudnya ada af'al tak akan boleh ada, atau istilah af'al datang daripada quwwah ni tak akan ada melainkan sabit sifat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Tu yang teras dia, dan tak ada nafi satu pun. Dan bila sebut kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, tentulah sabit Tuhan yang qadir, sabit Tuhan yang murid. Tu yang kita jumpa maknawiyah tu. Sabit Tuhan yang alim, sabit Tuhan yang hayyun, sabit Tuhan yang sami', sabit Tuhan yang basir, sabit Tuhan yang mutakallim. Pasal apa tu? Ada kudrat, ilmu, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ada sifat, mesti sabit zat yang bersifat dengan sifat tu. Mesti ya. Kita tengok ada alat ni duk tren.
Saya cerita apa tu? Tak faham saya cerita apa. Cerit tu. Apa? Bunyi apa tu? Oh, tak serupa kot. Saya tiru memanglah tak serupa, tapi takkan tak faham apa benda saya sebut tu. Apa benda tu? Macam mana boleh faham perintah? Dan cerit. Dulu bunyi macam tu lah. Dulu perintah bunyi itu. Ni tak ada. Diam. Saja cerita sikit. Dulu kalau kita dengar apa? Typewriter. Kita duduk sini dengar klepang. Lain bunyi, lain zat yang bunyi tu, betul tak? Yang ni botol jatuh, ni duit jatuh, ni kipas jatuh, ni papan sekeping jatuh, ni bangunan jatuh, ni batu jatuh. Tak sama lah. Saya ketuk pun dengar tengok. Saya ketuk. Boleh kenal ni ketuk apa? Batu ke kayu? Batu ke kayu? Batu ke kayu? Batu ke kayu? Batu, kayu, tak faham, kain lah. Aja semua itu. Dengar tu, asar tu, kita boleh kenal zat tu apa. Kita belajar itu lah. Dalil Allah nak faham, kita nak dalil pun, nak dalil kudrat. Bila sabit dalil kudrat, dalil Allah lah maksudnya. Tapi atas sekuens berfikir, makhluk menunjukkan sabit af'al Allah. Sabit af'al Allah mestilah untuk buat, atas pandang sudut buat kudrat. Dan kudrat tentulah sabit di zat, yang zat tu bernama Allah. Kudrat menunjukkan sabit zat, dan zat yang ada kudrat adalah zat yang qadir. Tu disiplin dia, disiplin belajar dia. Cuma nak mahamkan kudrat qadir, nak ambil istilah tu quite difficult lah, pasal it's about language, Arabic language lah kan. Yang tu yang kalau saya dulu lah, bila pernah dengar ada kuliah guru macam tu, saya geram je. Bila aku nak Arabic language, aku nak belajar ni. Bila aku nak belajar Arabic language, aku nak belajar ni. Dia geram je. Ngaji lama sikit tu memang, tapi geram tu, tak tahu. Bila aku nak boleh faham ni, boleh faham. Rupanya belajar awal-awal, belajar tasrif, faham dah. Daraba yadribu darban fahuwa daribun. Oh itu je ke? Ya Allah, bukan ngaji 40 tahun. Ngaji seminggu boleh faham dah. Allah, tua lah baru mengaji. Ya Allah. Satu soal, bagus tak pengajian tu, pelajaran tu diajar di sekolah kebangsaan, bagus tak? Tapi tak ada. Sekolah kebangsaan mana ada ajar tu? Dia mah peksa. Melukis, mewarna, mengira, tauhid tak ada. Tak ada. Allah. Bahasa Arab ada, tapi dia bukan ajar macam saya cakap ni. Dia ajar apa? Hadhihi mirwahatun, hadha sulamun, hadha maktabun, hadha siyabun, hadhihi imamatun, hadhihi qalansuatun, hadhihi hadhihi jubbatun. Ada muzakkar muannas dia lah kan. Hadza qalamun, hadza mikrofon. Saya bunyi kapur sikit lah mikrofon tu. Campur habis putih Arab. Cerita apa? Dia belajar bahasa Arab gitu. Satu tak sampai tahap yang kita belajar. Belajar macam tu, belajar bahasa hanya untuk komunikasi. Belajar macam tu, belajar bahasa hanya untuk mengenal alam benda. Belajar bahasa hanya untuk belajar berbicara. Just belajar bahasa Arab untuk komunikasi. Pelajaran pun dalam bahasa Arab kebangsaan ni ada bahasa Arab komunikasi. Just only to communicate only lah. Kaifa haluka, alhamdulillah ana bil khair. Aina taskun? Contoh. Masmuk. كم سنة تعلم في هذه المدرسة؟ ماذا هي المواد التي
ta'allamta fi hadhihi al-madrasah. Tak itu belajar. Just let's communicate. Baca pun baca Arab. Kenal kelima Arab macam tu. Just untuk komunikasi. Setelah belajar pun bila lulus pun bahasa Arab untuk komunikasi. Tapi tak ada bahasa Arab untuk mengenal ilahi. Tak ada. Pasal tauhid tak merentasi kurikulum yang kita lalui. Tak ada. Kita belajar fiqh pun tauhid. Belajar tauhid memang tauhid. Belajar nahwu pun tauhid. Belajar saraf pun tauhid. Pasal memang kita belajar untuk dapat tauhid. Jadi kita belajar kaedah berfikir pun, sekuen berfikir pun. Untuk apa? Untuk faham tauhid. Nak prinsip apa? Semua makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah. Bila sabit perbuatan Allah, tentu sabit quwwah Allah Ta'ala. Kita belajar dah lepas, kalau ba'fa'al kita la haula wala quwwah, untuk bila sabit quwwah untuk pandang sudut buat saja, tentu sabit kudrah, dan kudrah tu mensabitkan zat Allah. Kudrah tu mesti sabit di zat. Tu disiplin fikir kan. Kenapa kena perlu detail macam tu? Pasal itu jalan kerja, macam tu kan. Jalan berfikir. Tu istilah orang putihnya sequence berfikir. Dia panggil kaifiyatu ta'aqqulil aqli. Kaifiat untuk akal ni boleh ada satu keupayaan berfikir. Itulah dalil. Tu yang apa dalil Allah Ta'ala kuasa? Bahru alam. Bahasa ulama itu je. Terlalu pendek, terlalu ringkas, kena hurai macam ni. Bahru alam itulah isyarat yang Allah Ta'ala kata apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak pandang ke macam mana? Tak reti ke nak lihat? Tak reti ke nak pakai kepala otak kamu? Macam tu kot bahasa mudah kan, bahasa kampung je lah. Ilal ibil, tak tengok kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimanakah teknologi ia diciptakan. Tengok unta kenal Tuhan tau. Bukan tengok unta pergi ambil gambar unta duduk sebelah, nyongin macam unta. Masa buat lawak sikit itulah gitu. Ramai orang pergi Mekah tengok unta untuk ambil gambar dengan unta. Kata aku dah pergi Mesir, aku dah pergi Mekah. Habis-habis minum susu unta. Boleh gagah agak jadi Wahabi minum air kencing unta. Lagi bangang tak tu. Pasal kata sabit hadis Rasulullah pernah bagi sahabat minum air kencing unta. Jadi nak ikut sunnah macam mana? Beli minum air kencing unta. Ni Wahabi bengap. Ada Wahabi tu lah, pasti ada lah saya sebut tu. Memang pahaman Wahabi dia faham dua benda gitu. Kita pergi unta, ambil gambar unta, tu pun bukan matlamat. Sebenarnya apa? Tengok unta, kenal siapa pencipta unta. Tengok apa yang ada kat unta, tengok apa ciri-ciri kesempurnaan Allah Ta'ala bagi kat unta. Unta ni binatang mana? Malaysia. Ni binatang padang pasir lah, untuk buat kenderaan dia. Padang pasir ni ngapa? Dia ada suhu yang sangat ekstrim. Ekstrim ni apa? Melampau. Siang panas melampau, malam sejuk melampau. Ada unta pakai selimut ada? Mana ada? Ada unta duduk bawah teduhan. Tak perlu. Di padang pasir matahari terik gila tu, nak dia jalan selamba. Apa teknologi orang Ta'ala buat pada kulit dia boleh tahan dua iklim yang ekstrim tu. Situ tu tengok pencipta dia macam mana. Kalau kita tengok kereta lah, sekali dia keluar sayap, sayap tu lagi ada serombong kipas dia pusing, dia terbang. Itu pun lembab je, lembab kan. Macam mana pun tengok canggih tak. Kereta boleh keluar sayap, boleh keluar naik. Tu dah naik atas, naik je, kepak dia betul balik. Hebat tak? Hebat. Tak payah hebat. Kau tengok lalat aja dah kalah tu. Lalat aja.
Nyit. 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 Nyamuk. Itu nyamuk. Tengok kelulut aja. Dia keluar masuk lubang. Kat kaki dia tu dibawa sesuatu. Duduk belah pula tu, bawa masuk sarang. Cerita kelulut sikit. Saya ada 7 sarang kelulut. Saya cerita tu. Perhatian tu je, tengok apa? La ilaha illallah. Dia tahu balik sarang dia. Itu kelulut. Saya boleh orang pati tu. Orang pati tu Homer pigeon tu. 115 kilo. Sini Pekelah Hulu kan. Sini Pekelah Hulu. Saya buat main sini. Saya lepas tu balik Pekelah Hulu. Tak kena saya nak test. Jom. Ni pagi tadi pukul 8. Tapi kalau tak sampai bayar saya lah. 100 ekor. Saya kena serah dengan helang apa kan. Okey. Kat sana ada 100 ekor lagi. Ni baru sikit transfer ni. Lepas dah balik Pekelah Hulu tu. Balik Pekelah Hulu. Macam mana dia tahu balik? La ilaha illallah. Kucing tak boleh balik Pekelah Hulu. Pati boleh balik. Orang pati pun tak semua pati. Ada spesies dia. Tapi pencipta dia macam mana? Itu pun orang pati. Kita macam mana? Ayam mereka boleh balik. Afrika boleh balik. Tapi ada orang tak boleh balik kat orang Ta'ala. Itu lagi mana? Itu masalah. Yang tu jauh sikit lah. Saya cerita unta tadi. Tu orang fikir lah tu. Nak fikir apa? Makhluk mendalilkan khalik makhluk. Kalau tengok makhluk canggih, menzahirkan kecanggihan siapa pencipta makhluk. Tu je. Tengok kereta canggih, handset canggih tak? Handset ni esok macam ni je. Letak ni, tak payah pegang lah untuk kita nak akses dia. Ni skrin alam maya ni. Ni boleh buka kat sini je. Handset sini. Nak cas. Tak sambung wayar. Cas sini. Semua elektrik situ. Tapi masuk api. Tung tung. Masuk. Sambung. Macam mana dia boleh buat teknologi tu? Kau fikir macam ni. Macam mana Allah Ta'ala buat orang yang buat teknologi tu, kepala otak dia macam mana? Allah yang buat kepala otak kita tu macam mana? La ilaha illallah. Kita memang tak boleh memikirkan macam mana kaifiat zat dia, tapi sabit tak kudrat dia. Kita nak bicara kudrat tu je. Kudrat saja ke? Salah satu dia kudrat, tapi disiplin sequence berfikir dia. Ada makhluk, sabit af'al khalik makhluk, sabit sifat khalik makhluk, sabit zat pencipta makhluk. Semua makhluk ni adalah science of the creator. Macam tu kan? Betul kan? Yang ni ada creator dia, yang ni ada creator dia, yang ni ada creator dia. Takkan kita ni is nature. What a stupid fella. What a nonsense way of thinking. Ridiculous. Bunyok putih dia lah. Boleh reti tak retuk je pun. Apa ni? Sepatutnya macam mana? La ilaha illallah. Kuku panjang, jari tak panjang. La ilaha illallah. Misai panjang, janggut panjang, rambut panjang, bulu roma tak panjang, kening tak panjang. Siapa yang menentukan tu? La ilaha illallah. Science of the creator. Jantung macam ni, hati macam ni, pankreas macam ni, hempedu macam ni, perut besar macam ni, usus besar macam ni, usus kecil macam ni. La ilaha illallah. Mulut kita macam ni, mulut lembu macam ni, mulut kambing macam ni, gigi kita macam ni, gigi harimau macam ni, paruh burung kakak tua macam ni, paruh merpati macam ni, paruh ayam macam ni, paruh itik macam ni, mulut gajah macam ni, badak sumbu macam ni, lalat macam ni, kamar rama macam ni. La ilaha illallah. Nak cerita apa? Dalil subut kudrat, dengan tu sabit zat yang qadir. Jadi atas kaedah siku berfikir saya tahu apa? Alam ni duk berubah-ubah, berubahnya alam ni menunjukkan ada yang mengubah, mesti ada sifat mengubah.
sifat mengubah atas nama kudrat tu, kudrat tentulah sabit kudrat di zat yang dia ada sifat kudrat namanya Qadir, khas nama dia Allah. Nah, tu dalil baharu alam. Ni dalil apa ni? Saya ajar ni. Dalil akli. Dalil akli dengan kaedah iltizamiah, semestinya tu. Mestinya tu. Dengar bunyi tu apa? Kereta, bukan motor lah. Dengar bunyi dia boleh kenal zat. Mesti datang daripada enjin. Enjin ni pula, dia bukan enjin motor, boleh kenal. Itu pun adat. Yang ni, mana ada selain daripada makhluk ni, pencipta dia, selain pada Allah Ta'ala. Tapi yang tu susah nak dapat. Lembab betul tak? Pasal apa? Musuh banyak. Musuh tu Tok Tan, Tok Leh, Tok Su. Tok B tu satu Tok B tu bukan babi. Apa? Wahabi. Tu. Tok Tan tu setan, Tok Leh tu iblis, Tok Su tu nafsu. Benda-benda ni melalaikan. Apa? Tok Ya, Tok dunia. Tok Nia. Tok dunia. Sabab musabab ni. Dia menggagalkan kita pergi ke Allah Ta'ala. Nampak sihat aja. Tengoklah makan apa. Nutrition cukup. Kalau tengoknya mata diterang, tak itu gelap, pasal apa? Macam ni. Kita kan dia ganggu sabab tu. Yang tu yang disuruh kat kita mengenal musabbibul asbab. Bukan tengok sabab hanya pandang sabab, tapi bagi kenal la ilaha illallah. Ni semua makhluk Allah. Makhluk takkan duduk tempat ilah, makhluk tak bagi mudarat manfaat, makhluk tak boleh bergerak apa pun melainkan Allah lah yang menggerakkan dia. Mesti sabit kudrat pada Allah dan sabit zat bernama Qadir. Atas kita belajar kudrat situ. Kalau buat ilmu. Jadi kalau kita pandang pengkhususan sifat tu, cara berfikir, siklus berfikir dia gitu. Inilah ulama-ulama kita dah permudahan kita macam mana nak dapat tauhid. Jadi saya sebut ni antara isyarat ajar tauhid macam kita sebut ni, baharu alam ni, dia ialah kalkulasi daripada afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, sambunglah tu kan, wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilas samai kaifa rufi'at. Macam mana langit boleh dinaikkan? Kita tengok ceiling ni nak naik aircon tu bukan senang tu pakai staging 3,5 staging tu baru boleh naik. Tu pun tiang macam ni. Kalau aircon besar bagak tu macam mana gamaknya? Nak naik pakai keren, bukan boleh pakai kederat biasa. Langit ni tak nampak tiang pun, tapi boleh naik. Ada bulan ada matahari lagi. Tak ada tempat bergantung, tak ada landasan ni pusing, tapi tak pernah miss walaupun satu saat. Macam mana creator dia create the creator. Ini semua sign of the creator. Bumi macam mana dia boleh buat ni, bukit bukau ni, lembah ni, ada sungai. Kita pergi tempat ada gunung tu boleh terpancar air keluar, betul turun pula air terjun. Masya Allah. Satu matahari boleh support satu dunia untuk bagi cerah. Kita beli 200 watt, 2000 watt pun ni. Kalau ada lampu duduk atas pun lah nampak. Sini besar lah, nampak besar. Naik atas tu totet macam kelip-kelip duduk atas tu. Mai turun sini besarnya. Matahari tu besar mana namanya. Pula tu tak hangit pula tu kita tu. Ada kadar tertentu Allah Ta'ala bagi. Matahari ada kadar tertentu, hujan pun ada kadar tertentu. Kalau hujan ni turun macam apa? Iceberg. Hujan dia rebung jatuh seketui macam mana? Mampu kita jenuh buat pembinaan. Tak turun biqadarin. Adalah minasama ima'in. Mak tu mubarakan, mak tu memang dengan air yang ada kadar yang tertentu. Cara turun pun macam mana?
Kalau turun besar iceberg tu, tak payah iceberg lah, turun ais besar ni patah habis cermin-cermin rumah kereta. Pasal turun bukan baling batu macam ni, bukan baling ais dekat macam ni. Oh, atas tu. Awan tu. Berapa ratus kaki tu, berapa ribu kaki tu. Turun. Ada tarikan graviti tu. Rahmatnya Allah Ta'ala turun macam mana? Hujan hujan. Ada yang tak ada bunyi hujan pun. Gebu macam bon malam turun. Tak tahu pun. Tak tahu basah. La ilaha illallah. Itu yang disuruh tengok, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu apa tu? Itulah natijah, formula dia baharu alam. Baharu alam. Tengok je kita kata apa? Subhanaka, maha suci kamu ya Allah pada sifat kekurangan. Kau lah yang mentadbir semua ni. Itu kami banyak lalai. Faqina azabannar. Peliharalah kami azab neraka ya Allah. Kami ni banyak tak ingat kamu. Ampunkanlah kami. Jangan kata tengok alam luar tu, tengok diri kita pun kita tak sedar Allah yang bagi kita hidup. Nak sebut, nak bagi faham, nak bagi sedar, dia yang ahyani ba'dama amatani. Yang tu pun tak apa, lama dah tu. Tak boleh nak faham. Alam ni mendalilkan ada pencipta alam. Antara alam tu aku ni ada ni. Allah yang bagi hayat dekat aku. Satu, saya pernah sebut berasa gini kan, saya ngaji, pasal teringat ngaji sekolah kebangsaan dulu, buat satu karangan. Kenapa? Saya sebuah kipas misalnya. Kena sedar kipas tu mana. Saya asal daripada plastik. Dan juga daripada jalinan besi. Rod besi, kipas dibuat macam ni. Petik switch satu, aku pun berpusing mengerjakan kerja yang sepatutnya aku kena buat. Itu speed 2 ke 3. Bila dah 10 tahun aku pun buruk, kipas aku patah, besi pun ada yang berkarat, ada wayar yang terputus, maka hilanglah manfaat pada aku pun dicampak di lengkuk sampah, kelem botol kutip. Contohlah kan. Kita kena sedar macam tu. Aku daripada status money yang tidak ada apa nilai, semua orang tengok berasa jijik kepada aku. Itulah asal aku. Jatuh dalam rahim ibu, aku membesar daripada nutfah, alaqah, mudghah, membentuk rupa aku, kepala, tangan. Cukup 9 bulan 10 hari keluarlah aku dengan ada mata, tangan, kaki, anggota. Tiba-tiba besar ni tak sedarkan diri. Astaghfirullahaladzim. Kena macam tu, baru boleh dapat tauhid. Memang Allah Ta'ala suruh kita perhati semua tu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Manusia, insan, dia kena perhati daripada apa diciptakan. Saya saja sebut ayat Quran tu nak menunjukkan apa? Rumusan semua Al-Quran tu, ulama kita punya cerdik. Apa bahasa dia? Baharu alam. Apa baharu alam tu? Ngaji lama sikit. Saya bagi contoh tu. Dalam Quran banyak tak? Semua sudut Allah Ta'ala suruh kita perhati. Matahari, bulan, bintang kat kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua suruh perhati. Formula dia baharu alam. Baharu alam. Tadi gelap, cerah elok. Cerah pun dia tak cerah macam kita buka lampu. Cerah. Matahari cerah dia macam mana? Tak rasa. Allah bagi cerah. Gelap pun macam mana? Makan pun macam mana? Dia tak makan terus kenyang. Tak, makan ni okay. Lepas tu tak rasa Allah yang buat semua tu. Duk rasa apa? Ke makhluk. Ini cabaran kita. Inilah cabaran. Untuk bila nak keluar daripada cabaran tu, takes the challenge tu, macam mana? La ilaha illallah. Allah wa khaliq. Allah merah khaliq hai. Allah merah malik hai. Allah ni yang jadikan aku. Allah yang mentadbir aku. Dia yang takdirkan aku macam ni. Dia bagi kederat dekat aku. Dia bagi rezeki aku macam ni. Dia bagi aku melihat. Dia aku mendengar.
Kalau 24 jam boleh macam tu, masya-Allah. Covid ni di doa seorang pada dah. Boleh. Allahumma hadzal bala irfa' an hadzal ummah. Tak payah doa, hilang. Ni tak hilang-hilang ni siapa? Nak cari wali doa tak ada lah. Wali pun ngelakutnya dah. Dia pun tak ada doa dah, hilang balak ni, kata dia apa? Padan dengan muka hampa, duk kufur sangat dengan Allah Ta'ala. Aku nak minta ke Allah Ta'ala nak angkat balak ni bersegan. Siapa? Balak ni sepatutnya nak bagi kenal Allah Ta'ala. Tak kenal-kenal, bengap duk macam tu. Padan dengan muka hampa. Kasak lah saya sebut macam tu kan. Dan para awliya pun dia bukan fokus dia supaya hilang bala. Pasal bala ke nikmat ke, bala tu tak ingat Allah Ta'ala, itulah bala. Bukan kena bala tu ialah bala. Boleh faham? Tak faham. Bala tu bukan bala tu bala. Bala tu ialah siapa yang tak kenal Allah Ta'ala tu bala, walaupun dapat nikmat. Itulah bala. Walaupun duk hidup tak kenal Allah Ta'ala, bala dapat hidup. Mati bukan bala. Mati bukan bala. Mati adalah rahmat. Satu, mati balik pada rahmatullah. Si mati pun kita panggil apa? Allah yarham. Melayu punya bahasa lah kan. Al-marhum. Apa dia? Orang yang diberikan sifat rahman oleh Allah Ta'ala kepada dia. Balik pada menemu pencipta. Memang menemu pencipta, cuma bertemu tak bertemu. Bertemu dalam keadaan redha, bertemu dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala, atau sebaliknya. Tu balik, mesti balik pada pencipta. Lembu pun mati, babi mati pun mesti balik pada pencipta. Kita pun balik mesti, kafir pun balik pada pencipta. Tapi adakah kita balik dalam keadaan ni kita sedar sebelum balik tu, ni sedar kita pada siapa pencipta? Bukan hanya tersedar, dulu sedar, satu masa sedar, bahkan kena sentiasa sedar. Mudah-mudahan Allah mudahan kita buat tu. Siapa? Alam ni kita celek mata ni alam. Alam ni adalah mendalilkan perbuatan Allah. Bila perbuatan khas atau buat, namanya sabit kudrat Allah, sabit zat Allah Ta'ala. Alam ni, makhluk ni sabab ingatkan kita ke Allah Ta'ala. Ulama kita ajar khas satu pelajaran dia tasawuf. Untuk apa? Nak belajar macam mana nak seharian ni hati ni sentiasa hidup dan sedar ke Allah Ta'ala. Ini baru disiplin tauhid. Macam mana hubungan makhluk mesti datang daripada Allah Ta'ala. Baharu alam duk berubah, mendalilkan ada kuasa yang mengubah. Kuasa nak mengubah mesti ada kuwah untuk mengubah. Kuwah tu mesti ada kudrat, dan kudrat tentu sabit zat yang bersifat kudrat, atau istilah kudrat zat yang qadir. Nama khas dia Allah. Dan Allah tu ada ciri, dialah ilah. Makhluk bukan ilah. Makhluk ni mazhar ilah, adalah menzahirkan Allah yang jadi kita. Itu kaedah penakkulan akal, dalil akal untuk mensabitkan siapa yang mencipta kita. Baru jadi ulul albab, ulil nuha, ulil absar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita duduk kedudukan tu. Musyarat dia mengaji, faham, lepas tu zikir banyak, tinggal benda lama. Cari sebab untuk cerah mata hati. Jangan cari sebab boleh gelap mata hati. Kalau ada benda gelap, buat apa? Kena cuci. Apa kaedah cuci? Taubat. Azam jangan buat lagi. Duk buat lagi, cuci lagi. Spek mata dia tak kelabu. Buat macam mana? Kak. Kelabu pula. Correct. Hati lalai, macam mana? Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Lupa lagi. Astagfirullah. Lagi cuci macam mana? Semi mata pun lagi cuci, setiap bercalor kena tukar spek lain. Hati tidak macam tu. Lagi konyol.
5 watt, 10 watt, 100 watt, 1000 watt, 1 juta watt, 1 bilion watt, makin bersinar. Baju pun kalau gosok, lama-lama koyak. Serika pun duk serika, lama-lama hangit. Hati gosok, tak ada hancur, makin bersinar. Oh, Ta'ala buat kita lain. Baik. Itu kaedah akal, kaedah nakal lah. Tengok. Tu masing-masing dia ada disiplin ilmu dia. Satu kitab yang kita baca macam ni dia punya nak boleh ada kefahaman macam tu backup ilmu dia tu buat apa tu. Itu yang kena mengaji disiplin ilmu dia, baru kita tahu selok belok nak boleh sampai ke situ. Yang tu yang kita kena mengaji dengan saya sendiri, mengaji tok guru yang memang dia reti bab tu kan. Kalau kita tak mengaji disiplin tu satu hal, tapi bila kita dengar dia ajar, walaupun kita tak pernah mengaji ilmu mantik ke ilmu apa, tapi dia ajar tu, tahu kita nak kenal Allah Ta'ala. Pasal mereka dah tahu disiplin ilmu dan dah tahu matlamat hidup untuk capai apa. Walaupun ilmu tu kita tak belajar secara khusus, tapi dia ajar kita macam mana nak ingat Allah Ta'ala secara khas. Lebihnya ulama-ulama Rabbani ni macam ni. Walaupun dia tak ajar ilmu mantik, ilmu balaghah apa, tapi dia ajar kita kenal Allah Ta'ala macam mana nak ingat Allah Ta'ala, ilmu-ilmu macam mana untuk boleh menggilapkan hati ke Allah Ta'ala. Yang tu kot sebut sekali lalu bahasa. Okey, ini ilmu bab ta'akul, akal. Nakal pula, tukar style sikit firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tengok tak mana? Tak mana ni? Nak tengok sebut kudrat tak mana? Sebut qadir, tak sebut kudrat pun. Macam mana nak faham? Dalam terjemah kata macam ni, sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap satu amat berkuasa. Itu berkuasa. Itu cara terjemah bodoh namanya, tak faham. Tak faham dalil, tak faham kaifiat dilalah nama dia. Kaedah bahasa Arab ni macam mana boleh faham kudrat? Tak sebut kudrat. Kudrat mestilah apa? Sabatalahul kudrah. Macam tu kudrat. Sebut kudrat kan dalam kataan kan. Sabit ada kudrat. Tak sebut pun kudrat. Qadir. Macam mana boleh faham kudrat pada qadir? Jawab. Macam mana boleh faham kudrat pada qadir? Macam mana? Macam mana? Satu, walaupun ada nas, bodoh cara nak faham nas, tak faham. Tak boleh nak hurai. Maksudnya bodoh, tak layak untuk bahasa ayat Quran. Engkau boleh tengok terjemahan Quran, tapi sebenarnya tak faham apa maksud Quran. Tak ada ilmu untuk nak faham dengan Quran tu, engkau boleh berdalil daripada situ. Tak pandai sebenarnya. Kalau takat wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalilnya Allah Ta'ala kuasa. Tak mana dalil kuasa? Tak mana? Maksudnya kita tak ada ilmu nak support, nak boleh hadam macam mana nak proses daripada qadir tu nak menunjukkan subut kudrah. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Dan atas kita bicara khas tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Atas kudrat ni, la kudrat illallah, tak ada siapa sifat kuasa melainkan Allah. Macam mana boleh faham kata Allah saja kuasa, Allah saja sebut kudrat, makhluk tak ada kudrat. Makhluk ni semua min dhafin, semua lemah. Makhluk ni lemah. Apa nak sebut? Untuk nampak kuasa ni, Allah yang beri kita kuasa. Macam mana boleh faham yang tu? Apa dilalah yang ada dalam Quran ni? Tengok dia sebut wahwa. Dia wahwa ala kulli syai' qadir. Asal ayat Quran tu macam ni. Wahwa qadirun. Wahwa qadirun, silap. Wahwa qadirun ala kulli syai'. Tapi dahulukan jar majrur. Wahwa ala kulli syai' qadir. Tu yang ada makna pengkhususan. Allah ni qadir ni, dia saja yang qadir, tentulah sebut kudrah, dan he's the one and only. Faham macam mana? Ala kulli syai' qadir. Huwa.
Tu dilalah nak faham balaghah tu. Boleh tangkap saya cakap apa tak? Susah sikit lah kan. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu nak support macam tu. Okey, tak ada ilmu macam tu, jadi mesti telan. Allah je kuasa. Kita ni tak ada kuasa, lemah. Ni ada ni Allah yang anugerah kita kederat dan kuasa. Itu tauhid. Nak bagi sedap lagi boleh faham macam saya tu macam mana? Ngaji lama sikit. Ngaji ilmu untuk support tu. Saya sebut ala kulli syai' qadir. Dahulu kan jar majrur, ada domir, lepas tu khabar dia pula ala kulli syai' wa huwa, asalnya qadirun ala kulli syai'. Ala kulli syai' itu takluk pada qadir ala kulli syai'. Tapi dahulu kan muta'allaq dia daripada tempat takluk tu belakang. Wa huwa ala kulli syai' qadir. Ni disiplin ni nak belajar mana? Belajar ilmu balaghah. Balaghah pula ilmu mana? Bayan ke makni ke badai? Tak faham lah. Ngaji lama sikit. Kena duduk tempat dia ngaji tu. Duduk sekolah kebangsaan tak jumpa. Sekolah kebangsaan tu duduk sekolah rendah tak jumpa, sekolah menengah tak jumpa, pergi ambil STAM tak jumpa. Pergi ambil CJ sekolah agama pun tak jumpa, SMKA pun tak lagi tak jumpa, STAM pun tak jumpa, SMKA lagi lah tak jumpa. Ambil ijazah pergi UIA tak jumpa, universiti tak jumpa. Silat pergi Mesir tak jumpa. Sorry sikit kasar je. Kenapa? Tambah pergi Mesir, pergi belajar. Buat apa? Jadi membaca berita. Cakap Arab. Bukan semestinya faham cara istidlal. Ngaji macam ni, macam saya sebut ni, hanya mengaji kalau kat Malaysia, ngaji pondok yang betul-betul pergi ambil satu-satu tu. Saya ada pondok, satu saya tahu. Dan saya pernah jumpa geng-geng ngaji universiti. Satu saya cerita itu. Geng-geng universiti ni kalau boleh cakap Arab ni handai memang demo pun berbangga dengan boleh cakap Arab tu. Okey, boleh cakap Arab baru jadi ustaz. Tak. Ustaz ni, ulama ni bukan nanti cakap Arab. Ulama ni orang kenal Allah Ta'ala tu ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ulama ni siapa? Ada khasyatillah. Kenal Allah Ta'ala, arif dengan Allah Ta'ala. Kadang Arab Abu Jahal dengan kita kalau pandai cakap Arab, siapa pandai lagi? Abu Jahal. Abu Jahal ni ulama ke? Padahal pandai cakap Arab. Arab dia Arab Fusha tu. Bukan Arab pasar, bukan Arab Saudi. Bukan Arab Saudiyah ni. Tapi Arab Fusha betul, bahasa Quran ni faham betul. Walaupun faham Al-Quran, walaupun cakap Arab, walaupun keturunan darah daging Arab, Quraisy pula tu. Tapi macam mana? Belum ulama iman pun tak ada, Islam pun tak ada. Jadi ciri besar nak ngaji, nak belajar apa? Nak belajar bagi faham agama, bagi faham Allah. Bukan matlamat dia hanya semata-mata lugah. Bukan semata-mata untuk komunikasi bahasa Arab. Yang tu kena faham. Ramai orang belajar bahasa Arab untuk komunikasi. No. Bukan. Kami duduk pondok belajar Arab bukan untuk komunikasi. Belajar Arab untuk faham macam mana dengan Arab tu boleh faham ke Allah Ta'ala. Baik. Jadi saya sebut ke mana? Jadi kalau tak boleh hadam kudrat, jadi asalnya tak sebut qadir. Kena kenal lah. Qadir ni wazan fa'il. Qadir ni daripada fi'il madhi dia qadara. Macam mana boleh jumpa qadir? Qadara. Taksir 10 qadara yaqtiru qudrah. Tu masdar. Fahuwa asalnya fahuwa fa'ilun, fahuwa qadirun. Yani fahuwa qadir. Bila fa'il dia qadara yaqtiru, sepatutnya qadir, tapi tak atas wazan qadir. Fa'il dia panggil sifatun musyabbahah bismil fa'il. Apa beza qadir dengan qadir? Ngaji lama sikit. Saya sebut ngaji lama sikit pasal saya sebut lagi dia orang kata oi apa membengkak habis semua aku punya neuron kepala otak aku kata dia. Pasal apa? Tak faham langsung, tak ada apa. Nak faham macam mana, tak ada knowledge langsung. Bila ada knowledge ni macam mana? Orang yang ada knowledge kalau dengar saya cakap ni macam mana? Bersambung satu-satu ayat dia. Ingat balik ngaji semua dulu. Betul, tuan-tuan tak tahu, saya tahu. Saya pernah lalu itu. Bila kita pernah mengaji, kita tinggal, dah lama tak dengar orang sebut. Bila dengar dia sebut balik, recall balik semua pelajaran dulu.
Pasal dia pernah belajar. Dia tak faham apa-apa ni apa, baru nak belajar. Jadi kena belajar lah. Kalau dah pernah belajar, recall aja balik. Oh jumpa dah, kenal, faham, alhamdulillah. Dia boleh cerita balik apa yang kita cerita tu. Yang ni walaupun saya sebut boleh cerita balik. Boleh cerita balik tak? Isim fa'il pun tak boleh. Qadara yaqtidu qudrah pun tak boleh. Isim fa'il dengan sifatul munsyabah nak sebut pun tak tahu. Isim fa'il apa tu? Sifatul munsyabah bismil fa'il apa tu? Apa tu? Apa tu? Tapi dengar lah. Nak dengar lah. Betul, nak kata apa pula? Ngaji lama sikit. Memang kena ulang kata tu. Okey, yang tu disiplin ilmu. Nak ni apa sebenarnya? Nak apa sebenarnya? Belajar ni, nak apa? Nak tauhid, nak ingat Allah, nak mengasakan Allah, nak perasan ke Allah, nak ada perasaan ke Allah Ta'ala. Itu tak faham dalil pun, tak faham cara dalil ilmu, balaghah, isim fa'il apa, tapi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa. Kita ni lemah ni, tambah dah tua ni, kederat kurang sikit. Memang nak ajar kita tu memang kuasa Allah Ta'ala. Kalau muda dulu duk rasa macam kita kuat. Banyak dulu telajak ni, ya Allah ampunkanlah aku. Banyak lalai, dah tua ni pun duk tak sedar diri, duk rasa kuat padahal nak mampu dah lemah dah macam-macam ni. Astagfirullahalazim. Biar dapat itu tak apa, tak dapat ilmu lain tak apa. Tapi kalau dapat faham best tak? Best. Tu yang orang tua pun macam orang muda ni. Ni umur 80 ni. Majin nahu ni. Qadar yaqdiru qudra fa huwa qadirun wa dzaka maqdur iqdir la taqdir maqdarun miqdarun qadarna utasrib ke kalah budak-budak ni macam apa, jiwa dia bangkit walaupun jasad muda tapi kepala otak muda. Ni otak muda, kepala otak tua apa, mampu terus tak ada langsung semangat nak belajar. Mana budak kayu sikal ni tak nampak? Lenyap. Kata nak duduk 1000 tahun. Nak duduk 1000 tahun. Ini tak boleh lagi, baru rest. Buatlah pondok itu kelas stik. Saya tak boleh, saya sensitif buat tu. Macam tak ada kepala otak je. Orang kalau nak mengaji lain memang kena ada letih apa satu hal lah kan. Tapi orang nak belajar, dia ada talent dia, kita nampak. Ada karisma untuk belajar dia, ada talent, apa lagi dia sebut potensi nak belajar tu kita boleh tengok. Apa dia minat tu boleh tengok. Belajar macam mana belajar, takkan duduk dekat Kuala Ketir pun macam tu juga, nak kena lastik. Kuala Ketir ustaz tak ajar macam abah ajar tau. Macam mana kau ni, kena duduk sebelah macam ni nanti. Okey, sana sikit. Yang tu nyambil tu sambil lah. Allah. Tambah pula mengaji kadang siapa? Yang ajar bapak aku. Ayah ni aku tengok bapak aku mengajar. Dia macam tu. Satu kadang-kadang anak tak kerti, bapak kerti. Satu ilmu memang tak diwarisi. Siapa mengaji dapat. Walaupun tak semestinya anak. Kadang anak tak dapat apa. Anak tak dapat apa. Pasal dia tengok bapak dia biasa je. Dah daripada kecil dia tengok bapak dia. Macam ni lah bapak aku. Kau kenal lama lah. Engkau kena tengok bapak engkau tu bapak engkau. Engkau tak kena sudut lain. Haji sebut itu. Baik. Jadi dah sebut ke dalil tu lah. Dalil apa? Ayat Quran. Tentang mana nak sebut? Kalau atas bahasa mudah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalil Allah Ta'ala kuasa. Itu dalil hafal tak mau. Dalil kuasa ni ayat Quran satu nak tu macam mana? Dalam hati kita faham Allah kuasa, aku lemah. Ni macam ada kuasa je kat aku. Faham la quwata illa billah. Tak ada daya upaya aku. Aku nak gerak, jantung nak gerak pun bukan daya aku. Allah yang bagi gerak. La ilaha illallah. Duk rasa aku, duk rasa makanan, duk rasa automatik. Astagfirullah, subhanallah. Apa? Anta Rabbi, anta khalaqtani. Kau lah yang jadikan aku. Kau takbir aku, kau yang jadikan aku. Tubtu ilaika, aku tobat ya Allah, aku salah banyak ni. Astagfirullah, Rabbana zalamna anfusana. Tu ungkapan-ungkapan kita ya Allah Taala.
Yang tu pun kalau hafal, dia hafal saja. Tak, bukan hafal, sebut tu sedar, ya Allah aku banyak zalim ni, aku banyak salah ni, banyak lalai ni, aku tak tauhidkan kau ni, jatuh hati aku ke dunia, ke sabab, ke harta benda, ke ni, tak pergi jatuh hati kat kamu lagi, ya Allah. Tak jadikan kau maksud hidup aku lagi, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi kuat ingat, lagi faham kenal kita siapa, lagi tahu cara nak balik ke dia. Yang tu pun macam mana? Tu khas pula kena ngaji. Ilmu lain pula, ilmu tarbiyah pula, ilmu macam mana nak dapat tazkiyah nafsu. Macam mana nafsu ni supaya kita boleh ditazkiyahkan dia, supaya tak ada maksud melainkan untuk Allah, tiada masyhud kita untuk Allah, tak ada ma'bud melainkan untuk Allah. Allah ni matlamat, Allah ni objektif kehidupan kita. Allah maksud, la wa anta maksudi waridaka matlubi. Itu dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah pula kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat Nabi Muhammad pula. Untuk mak bapak pula, Rabbil firli wali walidayya, guru pula wali masyaikhina. Semua orang ada takluk, ada hukukillah nak kena hubung, ada hukukil khalqi, hukul ibad yang kita kena nak kena sambung. Dua-dua kena berjalan seiring. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Banyak kerja kita lagi, betul tak? Banyak kan? Banyak, memang banyak sangat. Memang banyak sangat. Itu macam mana? Itu yang kita kalau belajar dengan guru, dia akan ajar. Walaupun kita buat kerja harian, belajar, dalam duk harian tu ada dua-dua kita buat. Hukukillah, hukukul ibad, tanggungjawab ni kita buat. Dalam masa dia buat hukum ibad tu, kita menunaikan hukukillah, bahkan dalam hati always ingat Allah. Apa jalan dia? Ngaji lama sikit. Ini adalah dia lah ni, tauhid ni. Pandang kedekat kita, Allah bagi kedekat. Pandang diri kita, Allah bagi jadi kita. Pandang langit bumi, Allah bagi jadi makhluk. Memang ingat Allah Ta'ala sentiasa. Baik, InsyaAllah sambung kita. Dan kedelapannya iradah. Jadi khas lagi nak sebut. Yang lepas sebut kudrat pasal apa? Pasal kudrat adalah perkara yang paling bersegera faham kita. Kita tengok sesuatu, kita akan faham. Nak buat sesuatu tu mestilah orang tu ada kedekat. Kita faham tu dulu, betul kan? Kita tengok bangunan ni, yang buat bangunan ni, kita mesti faham dia buat bangunan ni. Maksudnya ada kuasa kedekat dia buat. Lepas tu nanti memang ada kehendak dia. Tu disusun ikut sikun, kudrat, iradat. Pandainya dia buat, lawanya, cantiknya. Tentu sempurna orang yang buat ni. Tengok cacat, kaki cacat, tangan cacat, tapi otak dia sempurna. Tapi pada Allah macam mana? Tak mungkin macam tu. Allah macam mana? Surely semua perfect, pasal dia ilah. Disiplin kita dah ada pada asal-asal lagi. La ilaha illallah. Sikit sikun berfikir tu. Atau kita kena belajar dua-dua sudut tu. Kaedah akliyah, kaedah nakliyah. Kita ni apa? Kaedah akal pun tak pernah belajar, kaedah nakal pun tak pernah belajar. Rupanya nakal. Sorry sikit bahasa-bahasa gitu kan. InsyaAllah sambung ke 8 nanti. Iradah pula. Iradah. Soal kalau ada. Antara kaedah mendahulukan zaman majrur daripada yang dia akan i'rab jadi khabar muqaddam, ada mubtada' muakhar. Antara makna di dalam makna kat situ dia ada makna khas, makna taksis, makna apa istilahnya, qasar, ada makna qasar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maksudnya apa? Hanya milik Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan bumi. Asalnya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillah, tapi lillahil hamdu, dia menunjukkan milik Allah saja hamdu, untuk Allah jua hamdu. Tu antara makna
takdimkan khabar daripada mubtada ataupun takdimkan jar majrur yang daripada tempat ta'alluq dia, muta'allaq dia. Situlah kan ada cara tadi. Khabar takdimkan daripada mubtada, ada mubtada muakhar tu suku, yang ni khabar dahulukan tempat ta'alluq dia, dahulukan jar majrur daripada tempat ta'alluq dia. Sepatutnya tempat ta'alluq dulu baru sebut jar majrurnya. Ni jar majrurnya sebut dulu, tempat ta'alluq dia di belakang. Dia mesti ada sesuatu dekat takdimkan jar majrur tu. Pasal jar majrur ni kalau kita belajar bahasa Arab dalam nahwu, dia ada benda special yang tak ada tempat lain. Macam-macam hal tu nak sebut tu. Itu yang disebut wa aujiban ta'liqa hal fil jarri wal zarfi wal fi'li wa shibhin yajri si wal mazidi wal la'alla laula wal kafi fi ra'yin khilafil aula. Ada kaedah nak faham tu, ngaji matan tu bukan alfiah tu. Tu apa? Nazhatut Tullab. Ada 54 bait je. Pengarang tak tahu siapa. Saya ngaji tu ngaji musyabah guru mulut ke mulut. Tak cari kitab pun tak jumpa. Apa dia? Hak tu kena salin daripada kitab dia. Belajar dengan dia. Selama saya mengajar, hanya beberapa orang yang dah ambil ilmu tu daripada saya. Pasal apa? Nak ajar tu dia kena lepas Jeremiyah, lepas Mutasar, lepas Mutamimah. Faham tu pun saya ajar tu. Ni Jeremiyah pun tak gigit. Alamat Rafaq pun tak ingat. Dia jazmi alamata ni asukunu wa amasukunu fatakunu wa amasukunu fayakunu wa amasukunu fayakunu yakunu takunu kelang kabut wa ama bi arbati bi salasati wa amal wawu macam mana nak belajar tu? Aujiban ta'liqa harfi jarri wa dharfi bil fi'li wa shibhin jadri. Ingat saya belajar. Memang saya ngaji dulu tak suruh hafal. Dia alat nak faham. Saya jawab soalan tu lain. Dia kata tak bela lah kanan dengan kiri ni, macam tak reti buat saf je dia orang ni. Tak ada soalan lah maksud saya. Okay. Tangguh dulu. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.